Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung bab hidrokarbon ni. Sebelum itu bahagian sebatian karbon ni awak siap dah. Cikgu bagi yang itu. Seterusnya awak buat yang fotosintesis ni. Lengkapkan tempat kosong dekat di laman fotosintesis ni. Tiga cikgu buat ni lah. Kepentingan dengan lengkapkan jadual ni. Jadi fotosintesis mudah dah, lama dah awak belajar ni. Yang mana karbon dioksida dengan tenaga cahaya matahari dibantu oleh klorofil, maka terbentuklah hasil oksigen dan glukosa. Jadi ingatlah, karbon dioksida digunakan, oksigen dibebaskan. Sebab itulah bila berada di bawah pokok, kita akan berasa nyaman kerana oksigen banyak di kawasan tersebut. Jadi kepentingan fotosintesis ini semua cikgu ambil daripada nota buku teks. Ada dalam buku teks. Ni semua ada. Kepentingan pun ada dalam ni. Jadi kepentingan fotosintesis yang pertama, membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Cikgu pun ambil daripada sini juga, daripada nota awak ni, daripada buku nota ni. Membekalkan makanan kepada haiwan, menambahkan kandungan oksigen dalam udara. Dan ada satu lagi kat sini ni, menyingkirkan karbon dioksida berlebihan daripada udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Itu cikgu kata mudah ya. Ni awak tiru yang dalam buku teks. Janji baca, kata baca tak jumpa lah. Seterusnya hidrokarbon. Jadi sebatian hidrokarbon ialah sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen. Ada dalam buku teks awak ni. Seterusnya contoh sebatian hidrokarbon ialah petroleum, arang batu dan gas asli. Mana cikgu boleh ni? Ada dalam buku teks awak juga. Petroleum, gas asli, arang batu. Petroleum ialah satu campuran hidrokarbon. Campuran hidrokarbon ini perlu diproses melalui proses penyulingan berperingkat. Proses penyulingan berperingkat. Mana nota ya di sini ya. Proses penyulingan berperingkat. Sebelum pecahan-pecahan petroleum ini dapat digunakan. Jadi hari ini cikgu nak tunjuk kaedah penyulingan berperingkat petroleum. Seperti di dalam gambar rajah di modul yang cikgu bagi itu. Di dalam makmal kita menggunakan kaki retort. Kita kena ada tabung didih, termometer. Ada kapas kaca yang direndam di dalam petroleum tu. Ni petroleum. Kita letak kapas kaca. Tiup penghantar, tabung uji, satu lagi tabung uji. Dan tabung uji ni diletak ais ataupun air batu di sekeliling dia. Jadi apakah peranan ais ni awak rasa? Apakah peranan ais? Jadi kita lihat kita isi jadual ini.
Okey, yang pertama julak takat didih. Berapa julak takat didih? Okey. Untuk menjawab julak takat didih ni kita ambil daripada kita ambil daripada buku notan. Okey, ini julak takat didih. Julak takat didih. Salin yang ni. Okey, yang pertama 30 darjah Celsius hingga 80 darjah Celsius. Okey, yang kedua kita guna 80 darjah Celsius hingga 100 hingga 150 darjah Celsius. Okey. Julak takat didih yang ketiga 150 darjah Celsius hingga 230 darjah Celsius. Dan takat didih yang keempat, julak takat didih yang keempat kita guna 230 darjah Celsius hingga 250 darjah Celsius. Okey. Jadi kita akan lihat warna. Okey. Kita akan lihat warna, kelikatan dan kebolehbakaran bagi keempat-empat julak ni. Okey. Jadi cikgu terangkan kepada awak. Okey, dalam penyulingan berperingkat ini, okey, petroleum yang kita perolehi, yang kita ambil petroleum mentah warna hitam gelap ni. Petroleum mentah kita masukkan dalam tabung uji, kita letak kapas dalam dia dan kita panaskan. Okey. Apa fungsi termometer? Okey, termometer ni ialah untuk menyukat. Tapi kita nak tahu. Kita nak tahu julak-julak ni. Julak takat didih. Bila sampai 30, bila sampai 80, bila sampai 150. Kita tengok, kita kena lihat daripada termometer. Okey. Jadi petroleum mentah yang warna hitam kita letak dalam tabung uji, letak kapas. Kenapa kena letak kapas? Supaya semasa pemanasan berlaku pembuakan. Okey, pembuakan petroleum tidak berlaku. Belum tidak berlaku. Kalau tak ia nampak. Okey, bahaya. Ais pula, cikgu tanya tadi, supaya menghasilkan kawasan luar tabung uji ni sejuk. Supaya uap panas, bila uap panas masuk sini terkena dengan kesejukan ais, apa berlaku? Okey, berlaku kondensasi. Proses kondensasi. Okey, kondensasi iaitu proses uap akan bertukar menjadi cecair. Okey. Jadi kita lihat bila sahaja kita panaskan, lama kita panaskan, maka suhu 30 pun tercapai. Kita panaskan lagi. Masa suhu 30 tercapai itu akan ada uap-uap gas akan masuk ke sini dan akan berlaku kondensasi dan akan menghasilkan cecair. Sampailah suhu 80. Okey, sampai suhu 80 darjah Celsius, maka kita sampai satu julak yang pertama. Okey, seterusnya 80 kita pun cek pula 80 sampai suhu 150 150 kita dapat julak yang kedua. Jadi situ kita tengok warna, kelikatan, kebolehbakaran. Okey, seterusnya bila termometer sampai suhu 150, kita masuk pula pada julak yang ketiga sehinggalah sampai suhu 230. Dan seterusnya julak keempat 230 sampai dan 250. Tinggi ni 250 darjah Celsius. Panas ni. Okey. Jadi daripada hasil eksperimen ini kita akan dapat lihat setiap julak takat didih ni kita akan lihat warna dia, kelikatan dia, kebolehbakaran dia.